Bila kita nak mati, nanti kita tengok amalan kita, Allah sikitnya. Kalau aku banyak lagi lah, berjalan banyak lagi ke masjid lah, banyak lagi sedekah ke, banyak lagi buat amal, kita akan menyedikitkan amalan kita. Itu sebab hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah Munafikun Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kisah orang kedekut tentang zakat. Baru ni saya ceramah tentang zakat di masjid live lah. Sekarang ni zaman live, duduk dalam bilik live untuk masjid Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya. Duduk di Baitul Dia aja, tapi live di sana, semua boleh dapat. Bagaimana ayat surah Munafikun, Allah menyatakan tentang orang munafik ataupun orang-orang yang tak nak keluar zakat ni, bila tiba ajal mereka, dia akan sebut kepada Allah, wahai Allah, tolonglah lewatkan sedikit, la as-saddaqanna, kami pasti akan sedekah. Kata Ibn Abbas, sedekah sini bukan sedekah biasa, sedekah sini bermaksud zakat yang dia tak buat. Ni yang tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca, kita dapat mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada tegahannya, ada cerita umat terdahulu. Contoh kisah Nabi Musa, diulang-ulang kisah Nabi Musa. Kenapa diulang kisah Nabi Musa Bani Israel? Nabi Musa Bani Israel, mana-mana surah, banyak kalau surah-surah Makkiyahnya mesti cerita bab Nabi Musa, cerita bab Bani Israel. Sebab perangai kita ni, umat Islam sekarang semakin mirip kepada Bani Israel, kuat melawan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sifat kita sama'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, tak ada IQ. Tapi sekarang orang Islam mutaakhirin ini, sami'na, kami dengar, wa fikirna, kami fikir dulu. Bukan ata'na, sami'na wa asaina, kami dengar, kami canggah, kami dengar, kami lawan. Ini yang berlaku pada zaman kita. Tu sebab dosa terlalu banyak, doa kita ni yang sedikit, Allah Subhanahu wa taala tak dengar, sebab ditutup dengan dosa orang cukup ramai, yang menyebabkan kadang-kadang kita menangis lah. Banyak kali pun kita menangis, Allah selamatkan daripada Covid, tak lepas. Sebab apa? Kesilapannya cukup besar. Tok Syekh, Tok Imam semayang di Masjidil Haram, semayang dalam Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, tempat-tempat mustajab doa. Kita belajar kan, kat mana tempat mustajab doa? Doa dekat situ, tak dapat. Sebab apa? Banyak lagi benda kita tinggal, tuan-tuan. Perintah Allah kita tinggal, larangan Allah kita buat. Ni banyak berlaku, bukan setakat yang bercakap pun samalah, tuan-tuan. Macam Allah ingat mengingati antara kita satu sama lain. Allah menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 24, auzubillahi minasyaitanir rajim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quranul Karim. Walaupun ayat ni tuju kepada musyrikin Quraisy yang tera bahasa Arabnya, yang cukup hebat. Contoh Al-Walid bin Mughirah. Siapa tak kenal Al-Walid? Dia punya syair, Masya Allah, Tabarakallah, hebat. Dia ahli sastrawan Mekah. Tapi bila sebut tentang Al-Quranul Karim, mula-mula dia beriman dengan Al-Quran. Bila Abu Jahal bagi hint je sikit, kamu nak sokong Muhammad ke? Terus dia U-turn balik, tuan-tuan. Macam Allah, dia kata Al-Quran ini rekaan Muhammad, jangan dengar cakap Muhammad, Muhammad ni ahli sihir. Ayat ni tuju kepada musyrikin. Afala yatadabbaruna al-Quran, adakah mereka tak boleh nak tadabbur Al-Quran, tengok Al-Quran? Tetapi ayat ni walaupun tuju kepada musyrikin, kata ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususin sabab. Ibrah pada umum lafaz, bukan pada khusus sebab turunnya ayat ni. Maka ayat ni relevan sampai hari kiamat. Wahai orang beriman, tak kira orang musyrikin satu hal dah. Hei orang beriman, kamu tak tadabbur ayat Allah ke? Allah sebut jangan buat gini, jangan buat gini, kamu buat. Tu saya sebut tadi, perangai kita semakin hari semakin mirip kepada bangsa Yahudi yang sangat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada akhir zaman dah, tuan-tuan, pada penghujung zaman. Mungkin tuan-tuan kita tak sempat jumpa kiamat, tapi saya tengok anak saya yang kecil sekali, namanya Said Muhammad, baru umur nak masuk setahun. Saya dah 38, walaupun nampak macam 80 dah umur nak. Tapi nak sebutnya, aku tak nak sebutnya, aku sepak dah dengan kiamat. Anak aku ni confirm sepak. Kalau tak anak aku, anak dia, cucu aku. Jadi kita nak tinggalkan delegasi apa pada anak cucu kita? Yang saleh ke? Yang taleh ke?
yang ikut dan ke, kita lepas macam tu ke? Ini yang sangat merisaukan kita. Sepatutnya macam tu. Tak. Dunia sekarang dunia fitnah, tuan-tuan. Facebooknya nak akses mana lucah sangat mudah. Bukan setakat YouTube satu hal. Facebook kita boleh akses. Anak nak tengok TikTok, Bigo, tuan-tuan. Baru ni ada seorang tag nama seorang perempuan, nama benda makhluk asing, orang Kedah. Ni cerita 2 tahun lepas. Dia punya kerjaya dia menjual alat-alat untuk membantu perhubungan intim laki perempuan. Dia banyak jual alat lelaki lah. Produk yang paling laku di dunia ni, tuan-tuan, 2. Yang pertama, kekuatan lelaki. Yang kedua, pelangsingan wanita. Yang 2 ni kalau tuan-tuan jual, jutawan kalah Datuk Vida. Cuma saya tak buat itu lah. Nak jual kokoting je. Jadi tuan, macam Allah SWT dia kata apa? Dia nak 10 orang. 10 orang datang rogo dia. Dia kata, datang rogo dia. Ni live. Dan dia tak nak orang Melayu. Dia nak India dengan Cina je. Orang Islam ni. Orang Islam. Secara terbuka dan boleh diakses oleh semua. Saya tak sebut nama sebab takut Tuan Haji buka pula lepas ni. Kerana sebutnya bagaimana beraninya sifat macam ni. Dan ini ditonton bukan oleh seorang, ramai orang tengok. Sekarang ni tuan-tuan macam Allah, tuan-tuan jual produk, tuan-tuan nak hebat jualan dia, nak cepat orang beli, nak cepat orang kenal, tuan-tuan buatlah benda pelik. Saya mari kuliah pakai suara dalang saja. Tengok tuan-tuan. Mencanak naik jualan kokotin. Tapi hakikatnya apa kita dapat? Kecuali fitnah kepada agama. Boleh seorang perempuan pula dia cerita bagaimana macam-macam cerita. Dan benda ni sampai pada kita. Orang tag. Dan bila tag kita nampaklah benda tu. Dan kita tengok keadaan suasana masyarakat. Ada yang menyokong bagus, ada yang mengecam. Yang menyokong lagi banyak daripada mengecam zaman kita sekarang. Ini fitnah yang sangat besar. Orang Islam dikala dia membaca Al-Quran, maka dia akan memperoleh cara atau jalan untuk berdakwah bagi mengembang dan mengukuhkan agama Islam yang mulia ini. Kerana itu Al-Quran adalah panduan bagi agama ini. Bermula ajaran yang terkandung dalamnya berupa akidah sehingga sampai penerangannya tentang akhlak. Yang terbaru pula viral isu kahwin. Orang Islam kahwin dengan seorang pemain hoki kebangsaan India. Walaupun kita sampai maklumat yang sahih lagi, ada yang kata dia dah masuk Islam, tapi video yang viral bagaimana dia menghurung api, duduk sujud, buat amalan ritual agama kekafiran. Maka terima kasih Allah SWT dalam Quran. Allah sebut tentang bab pernikahan. Kalau kamu suka orang musyrik, walaupun dia kacak, kalau kamu suka orang musyrik walaupun dia comel loteng, dia kata kamu nikah dengan hamba yang beriman lebih bagus daripada kamu kahwin dengan orang musyrik. Tapi yang ni kita langgar. Semua langgar belaka. Asal dapat apa yang kita nak, kita langgar. Ni yang banyak. Maka tiada gunanya Al-Quran dibaca dan dipertandingkan, tetapi isi kandungannya ditinggalkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menegah dengan sekerah-kerahnya perihal tersebut dalam Al-Quran, dalam suratul Ahzab ayat 36. Allah menyebut, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak sayugianya bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah tentukan, menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara. Maksudnya bila mana Allah perintah satu benda, ayyakuna lahumul khiyarah, dia pilih-pilih benda tersebut. Ni banyak zaman kita. Tutup aurat, susah ni tutup aurat. Semayang dia ambil, tutup aurat dia tak ambil. Puasa dia ambil, semayang dia tak ambil. Dia gitu, dia ambil sikit, ditolak sikit. Dia ambil sikit, ditolak sikit. Bab muamalat, ambil. Bab jinayat, hudud, kisas, tak boleh ambil. Ni ganas sangat ni, tak boleh ambil. Ini masalah yang berlaku. Masjid-masjid mengajar bab kita apa? Kita ibadat. Habis bab ibadat, masuk balik ibadat. Munakahat, orang minat menolak, bab nikah kahwin. Bab muamalat, orang boring. Jual beli ni. Banyak cerita jual, beli, riba, semua tu orang boring. Bab jinayat, satu bab lagi yang patut kita tekankan, bagaimana kita nak kenal hukum Allah.
Allah tidak datang bab muamalat saja. Allah datang dengan satu tindakan yang cukup besar, iaitulah buku panduannya, iaitulah hukum jinayah yang terdapat sekarang. Hudud dan qisas, ta'zir dan sebagainya yang patut kita mengaji. Maka ada orang yang dia tak ambil yang tu. Ibadat dia ambil, muamalat dia ambil, hukum Allah dia tolak. Ni satu masalah yang kita kena perhati molek-molek tuan-tuan. Dulu kita mungkin kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang akses. Sekarang siapa kata kurang ilmu tu betul-betul dia penipu tuan-tuan macam Allah. Kecuali betul-betul dia tak boleh nak akses internet, tak pernah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia datang ke rumah Allah, mari ni ngaji kitab jinayah, ngaji kitab muamalah, ngaji kitab faraid dan sebagainya, dia pasti akan tahu hukum Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam perkara tersebut. Baik. Kemudian Allah sebut, kemudian buku saya ni habis dah ayat tu. Kita masuk kepada bab yang ketiga, menghormati ahli Al-Quran dan tegahan menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada kalangan hamba-hambanya insan-insan yang sentiasa mendampingi Al-Quran, yang mana mereka telah disebut sebagai ahli dalam Al-Quran. Mendampingi Al-Quran ni maksudnya para ulama ataupun orang yang ahli Al-Quran, tahu pasal Al-Quran, dan juga kepada orang yang rajin dan suka baca Al-Quran. Macam tuan-tuan tengok sahabat-sahabat tuan-tuan mari ke masjid, nombor satu lepas tahiyatul masjid dia akan baca Al-Quran. Orang ni hebat tuan-tuan. Orang ni hebat. Allah muliakan mereka. Bahkan Allah menggelarkan ahli Al-Quran ni ahlullah fil ardi, keluarga Allah, ahli keluarga Allah yang duduk di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka syarak amat menegah manusia lain untuk menyakiti mereka, apatah lagi membuat sesuatu perkara yang buruk kepada mereka, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati seorang mukmin. Yu'azzim sya'airallah ni, iaitulah syiar-syiar agama ni, salah satunya kita menghormati ahlu Al-Quran ataupun ahli Al-Quran, para ulama. Kena sayang para ulama tuan-tuan macam Allah yang mari ke tempat tuan-tuan. Tak, saya dah ulama, saya orang biasa saja, ni ulama-ulama tuan-tuan guru kita yang mari tu tuan-tuan kena hormati sungguh. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Syu'ara ayat 215, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi taala ikram dhi syaibah al-muslim." Tuan-tuan sambung perkataan tu, al-muslim. "Wa hamilil Quran ghairul ghali fih wal jafi anhu wa ikrami dhi sultan al-muqsid." Sambung sekali lagi itu, al-muqsid. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang tua yang muslim. Nombor satu tu adab dia. Kita orang muda hormat orang yang lebih berusia daripada kita. Wa hamilil Quran, dan kita mengagungkan ataupun menghormati pengkaji Al-Quran. Siapa dia? Al-ulama, para ulama. Ghairu ghali, jangan melampaui batas. Kalau kita suka pada ulama tersebut, jangan ta'assub, membabi buta, mengkhinzir buta, tak boleh. Sebab ulama bukan nabi. Ulama ada buat silap, ada pandangan yang tersasar, ada pandangan yang tersilap. Maka yang tersilap itu kita berlapang dada, kita ambil pandangan yang lebih rajih, yang lebih tepat dengan pandangan yang wujud. Contohnya dalam konteks kita Malaysia, mazhab al-Imam Syafi'i yang lebih rapat atau boleh tepat. Wal jafi anhu, dan tidak